Dan ini rahmatnya Allah kepada orang yang berdosa, kepada orang yang berbuat salah dan silap. Terkadang taubat seseorang itu menjadi sebab diangkatnya darjat orang itu setinggi-tingginya yang tidak didapat oleh orang berbuat taat. Di dalam surat At-Taubah ini ada kisah taubatnya 3 orang daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak ikut peperangan Tabuk setelah mendapat perintah daripada baginda Rasulullah. Namun mereka tidak ikut. Nanti akan sampai, bila mana sampai kepada ayatnya akan dibahas secara terperinci dan sebab-sebabnya kenapa tidak ikut. 3 orang tadi pada akhirnya insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taubat mereka diterima oleh Allah. Ketika taubat mereka diterima oleh Allah, Allah turunkan ayat di dalam surat Taubah ini menceritakan tentang mereka yang bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana peristiwa taubatnya 3 orang daripada sahabat Nabi, maka dinamakan surat ini dengan surat At-Taubah. Naam. Taubat ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tidak akan bertaubat kepada Allah kalau bukan oleh kerana hatinya digerakkan oleh Allah untuk bertaubat. Jadi bagi orang yang menyesal dan ingin bertaubat, bersyukurlah kepada Allah karena Allah gerakkan hatinya untuk bertaubat. Dengan rasa menyesal atas perbuatannya, pada masa yang sama dia gembira, alhamdulillah, Allah masih sayangkan aku. Dicampakkan dalam hati ini rasa menyesal dengan perbuatan dosa yang aku lakukan. Aku tak boleh abaikan rahmatnya Allah yang menggerakkan hati ini untuk insaf. Dengan menyikapi adanya penyesalan di dalam hati untuk bertaubat, dengan melihat ianya satu anugerah daripada Allah, maka seorang yang berdosa tadi akan segera bertaubat dan bergembira ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada satu dosa, maka seakan-akan dia tidak berdosa sama sekali. Maksudnya dihapuskan segala dosanya disebabkan oleh karena taubatnya. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menceritakan tentang 3 orang daripada sahabat Nabi yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, apa itu? Walakin taballahu alaihim liyatubu. Mereka itu adalah orang-orang yang diilhamkan taubat oleh Allah kepada mereka agar supaya taubatnya diterima oleh Allah. Taballahu alaihim. Taballahu alaihim, Allah menerima taubat mereka. Mereka belum taubat lagi. Sudah dijanjikan kabulnya taubat sebelum mereka bertaubat. Macam mana? Dengan diilhamkan oleh Allah kepada mereka untuk bertaubat, dan mereka hanya mengambil langkah ke depan untuk bertaubat, sementara kabulnya taubat sudah ready. Dan ini rahmatnya Allah kepada orang yang berdosa, kepada orang yang berbuat salah dan silap. Terkadang taubat seseorang itu menjadi sebab diangkatnya darjat orang itu setinggi-tingginya yang tidak didapat oleh orang berbuat taat. Gal ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Gal saya akan bersama dengan orang yang hatinya luluh karena saya. Yani orang kalau bertaubat hatinya itu menyesal atas perbuatannya. Ya Allah, maafkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, hapuskan dosaku ya Allah. Rasa menyesal dalam hati itu adalah pintu untuk ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Faham dong? Oleh sebab yang demikian, kisah dalam surat At-Taubah ini tentang orang-orang yang 3 orang bertaubat diceritakan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun awalnya bermula daripada satu kesilapan. Hal ini kita dapat memahami bahwasanya pintu bertaubat, pintu untuk rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditutup oleh Allah, kecuali kalau kita tutup sendiri.
Melainkan bila mana matahari terbit daripada sebelah barat atau tenggorokan dah sampai ke nyawa sampai ke tenggorokan, masa itu tak ada lagi ruang untuk bertaubat bagi seseorang. Seperti mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah akan menerima taubat seseorang malam yugharghir, sebelum nyawa itu sampai kepada tenggorokan. Faham dong? Oleh hadza orang yang bertaubat ini adalah orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertaubat. Dia berdosa, tapi kalau bertaubat Allah sayang kepada dia. Kalau Allah sayang kepada dia, Allah akan hukum kau. Tak ada Allah nak hukum orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, biasakan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tak berbuat dosa. Apa sebabnya? Disebabkan Nabi yang tak berbuat dosa pun bertaubat. Untuk apa? Karena perbuatan taubat itu adalah satu ibadah walaupun tidak berdosa. Oleh karena demikian Nabi bersabda, bertaubatlah kamu, aku setiap hari 70 kali bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tak pernah berdosa. Oleh sebab yang demikian, taubat itu baik kerana dosa atau tidak, ianya adalah merupakan satu ibadah untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam.